Okey, yang boleh nampak siapa? Tolong sebut nama jap. Yang boleh nampak ni. Hanania. Okey, Hanania boleh nampak maksudnya ada. Cuma yang lain tu mungkin ada masalah lain lah. Okey, so nanti tolong respon ya Hanania. Okey. Okey, soalan nombor 1 dulu. Tengok muka surat 52 dulu. Ni dah bincang tapi cikgu ulang balik ni. Okey, kalau masih tak jelas boleh tengok dekat video lah. Nanti lepas habis kelas nanti cikgu bagi link untuk video yang rakaman kelas ni. Okey, muka surat 1. Okey, soalan ni dia macam soalan garis dan sudut. Cuma beza dia dalam bentuk segitiga. Okey, macam cikgu dah bagi tahu, kamu kena ingat dalam kepala otak tu kena ingat sudut pedalaman bagi segitiga. Sudut dalam. Sudut pedalaman tu sudut dalam. Jumlah sudut dalam segitiga mesti 180 darjah. Okey? Tak tahulah macam mana boleh dapat dia kata 180 darjah. Kamu boleh cubalah. Kalau rajin kamu boleh cuba. Buatlah apa-apa segitiga. Kamu ambil jangka sudut tu. Kamu ukur sudut kat sini. Ukur sudut sini. Ukur sudut sini. Campurkan. Dapat tak 180? Buat sebarang bentuk. Buatlah bentuk-bentuk yang lain-lain sikit. Yang penting mesti segitiga. Jumlahkan semua sudut tu. Dapat tak 180? Itu adalah kajian orang dulu-dulu kan. Okay. So sekarang ni kita hanya guna saja. Yang kamu kena ingat. Sudut dalam segitiga 180 darjah. So kalau dah diberi. Macam soalan nombor 1 ni. Yang ni 67 darjah. Yang ni 54 darjah. Yang ni X darjah. So soalan dia nak yang ini, X darjah tu. Sangat simple jalan kerja dia. Kamu just buat X darjah ni sudut dia mestilah sama dengan 180. Kita tolak 67, tolak 54 lah. Kan tolak ke semuanya. Gunakan kalkulator. Okey? Siapa yang dah buat ni? Jawapan dia apa? Jawapan nombor 1 apa? Muka surat 52. Dapat tak? 59 darjah. Okey, jawapan dia 59 darjah. Jalan kerja dia macam ni je. Okey, nombor 2. Okey, kita ada segitiga. Satu sudutnya 31 dan 48. Cari sudut satu lagi. Okey. So, cara kerja macam tadi juga. X darjah sama dengan 180 tolak 48 tolak 31. Okey? Okey, darjah tu sepatutnya tulislah. Macam ni, 180 darjah. Tanda bulat kosong kecil dekat atas. Okey? So, kita dapatlah jawapan dia. 101 darjah. Hanya guna kalkulator direct terus sahaja. Okey, kemudian nombor 3. Okey. Okey, nombor 3. Dia lain sikit lah. Okey. Okey, kita ada sudut dalam segitiga iaitu 3X dia tulis. Okey, sudut luar dia 144. Okey, 144 darjah. Okey, yang cikgu ada bagi sebelum ni, sudut peluaran yang 360 darjah tu adalah hasil tambah semua sudut peluaran tau. Bukan sudut peluaran yang ini. Sudut peluaran ni, yang macam ni, dia hanya pada satu sudut sahaja ni, yang dekat soalan nombor 3. Okey, yang ni guna konsep macam sudut sepadan saja, macam sebelum ni sudut sepadan. Satu garis lurus 180 darjah. So, bila kita dah ada sudut 144 darjah, jadi kita boleh dapat baki dia. Okey? Jalan kerja, kamu boleh je buat. Okey? Kamu boleh buat macam ni. Mula-mula, kamu ambil 180 darjah. Kamu tolak dengan 144 darjah. Okey, kamu buat dulu macam ni. So, kamu dapat 36. 36 darjah ni adalah sudut yang berada di dalam, iaitu 3X tu. 3X darjah ni mesti bersamaan dengan 36 darjah. Tulis macam tu. 3X tu bersamaan dengan 36 darjah. Nilai dia.
Dia nak 1x sahaja. Jadi, kita kena bahagikan dengan 3. 36 darjah bahagi 3. Ataupun kalau guna konsep algebra, kita nak hapuskan 3 ni, kita kena bahagi 3. Belah kiri bahagi 3, belah kanan bahagi 3. So, 36 bahagi 3 dapat 12 darjah. Macam tu. Okey, nombor 4. Okey, lebih kurang sama macam soalan nombor 3. Okey. Cuma soalan ni, dia ada sedikit tanda yang garis 2 tu. Apa maksud tanda garis 2 tu? Apa maksud tanda garis 2? Siapa tahu? Tak ingat dah ke? Tanda yang garis 2 macam misai kucing tu. Apa maksudnya? Cikgu. Terputus. Sama. Kaki sama. Kalau dia tanda dekat sini dengan sini. Okay. Maksudnya tang kaki dia yang ini. Kaki dia, nilai dia adalah sama. Okay. So, 1 segitiga 180. Kita boleh tolak dengan satu sudut yang dah ada. Okay, jalan kerja kamu boleh buat macam ni. 180, kamu tolak dulu dengan 46. Okay, 180 tolak 46. 180 tolak 46 dapat berapa? Berapa 180 tolak 46 dapat berapa? 134. 134. Okay. Kita baru dapat satu sudut. Sekarang ni ada 2 sudut kaki yang dekat bawah tu. Nilai dia sama. Jadi dia kenalah berkongsi sudut dengan 134 tadi. So kamu buatlah 134. Kamu bahagikan dengan 2. Dapat berapa? Laju guna kalkulator sahaja. Dapat 67. Maksudnya setiap kaki dia tu seorang ambil 67. Seorang lagi pun 67. Okey? Okey. Lepas tu soalan dia yang dia nak X tu bukannya belah dalam, belah luar. Di bahagian luar dekat dekat sebelah kaki yang 67 tu. Okey, kita gunakan sudut sepadan. Sudut sepadan satu garis lurus 180 darjah. Sebelah dah dapat 67. Jadi nak dapat yang X tu, kita just ambil 180 darjah. Kita tolak je dengan 67 darjah. Jadi kita dapatlah jawapannya berapa? 180 tolak 67. Guna tak kalkulator? 113 darjah. Okey. Check jawapan yang dah buat boleh check. Okey, nombor 5. Okey, nombor 5. Okey, lebih kurang sama saja soalannya. Okey, kita ada satu sudut di dalam 78, satu sudut di luar 131. Yang dia nak satu sudut yang berada di dalam segitiga. Okey. So daripada sini, okey, kalau kita nak cari nilai X, okey, kita perlu ada sudut dekat sini satu lagi. Perlu ada 2 sudut lah kalau nak cari satu sudut X tu. Okey. 78 kita dah ada. Satu lagi sudut kita tak ada. Tapi kita boleh cari. Okey, sebab dia bagi sudut peluaran. Satu sudut peluaran 131 tu ada. Jadi kita boleh cari sudut pedalaman dia yang belah dalam. Mula-mula kita buatlah 180. Kita tolak dengan sudut yang kat luar tu 131. Kita dapat sudut yang dekat dalam. 180 tolak 131 dapat berapa? 120.
69. 60. 69 ke? 49. Sorry. Okay, dapat 49. Okay. So, sekarang kita dah ada dua sudut segitiga dah. Jadi, kita bolehlah cari sudut X. So, sudut X, kita ambil 180. Kita tolak 78. Kita tolak lagi 49. Okay. So, totalnya kita dapat berapa? Jumlah yang hasil tolak ni. 180 kita tolak 78, tolak lagi 49. Dapat? 53. Betul. Dapat 53. Okay, 53. Okay, nombor 6. Okay, nombor 6. Kita ada. Okay. Cikgu lukis ni lain sikit jadinya. Tapi kamu rujuk dekat dalam kamu punya buku tu ya. Okey, kita ada sudut dalam 40 darjah. Ada lagi satu tu 3x. Kemudian diberi sudut luar ni 5x. Okey, soalan dia nak 1x sahaja. Yang ni dia macam ni sikit lah. Trik sikit kan. Okey. Okey, macam mana kita nak buat? Okey, mula-mula kalau kita nak guna segitiga ni, kita perlukan sudut yang berada di sebelah 5x ni. Okay, kita perlu ada sudut yang di sebelah 5x tu. Okay, so macam mana kita nak dapatkan sudut yang berada di sebelah 5x? Kita kena gunalah 180. Kita kena tolak dengan 5x. Dia tak ada nombor dekat situ. Dia algebra dekat sini. Jadi, sudut yang berada di dalam ni, cikgu buat sini je. 180 darjah kena tolaklah dengan 5x. Okay, 180 darjah kena tolak dengan 5x. Okay. Okay, ataupun ada tak cara mudah dia. Okay, tak apa cikgu buat dulu yang ni cara yang ini. Okay, so sekarang ni kita dah ada 3 sudut yang berada di dalam. Okay. Kita guna balik konsep hasil tambah segitiga dalam segitiga adalah 180 darjah. So, kita campurkan ke semua sudut yang kita ada tadi. 40 darjah, kita campurkan dengan 3x. Kita campur lagi dengan sudut yang kita tulis tadi, 180 tolak 5x. Okay. Jumlah yang ini semua mestilah 180. Okay. Jumlah yang itu semua mestilah 180. Yang ini kena guna algebra. Okey. Nanti cikgu tunjukkan cara yang mudah. Sebenarnya ada cara yang mudah. Okey. Gunakan algebra dulu. Okey. Macam mana nak guna algebra? Okey. Cikgu ajar sebelum ni. Nombor kalau boleh kita campur dengan nombor. Kita campurkan. Contohnya 40 dengan 180 kita campurkan. So dia akan dapat 220 darjah. 40 campur 180 dapat 220 Okey, lepas tu yang algebra yang ada pemboleh ubah, kita gunakan dengan pemboleh ubah yang sama ni kita selesaikan, iaitu ni 3x dengan tolak 5x ni. Kamu guna kalkulator, kamu tekan 3 tolak 5. 3 tolak 5 macam tu. Kamu dapat negatif 2 kan? So kamu tulis negatif 2x. Macam tu. Okey, kemudian belah kanan tulis dulu 180. Tadi cikgu tak muat. Ni cikgu tulis kat sebelah kanan. Okey, lepas tu kita tinggalkan yang ini. Okay, yang ini di sebelah kiri. Okey, sorry. Tinggalkan di sebelah kiri. Cikgu tak muat ni. Cikgu tulis balik lah Cikgu tulis balik dekat sini. 220 tolak 2x ini sama dengan 180 darjah. Kita tinggalkan negatif 2x di sebelah kiri. Okey. Kemudian 220 kita pindahkan ke kanan, kita akan jadi tolak lah. 180 kita tulis dulu, baru tolak dengan 220. Okey. So yang ini kita tak buat apa, kita salin dulu. 180 tolak 220, kamu akan dapat negatif 40.
Ni guna kalkulator saja. Yang ni guna kalkulator. Lepas tu kamu nak dapat X, kamu akan dapat negatif 40. Perlu bahagi dengan negatif 2. So kamu dapat X 20 darjah. Okey. Okey, ini cara yang cara satu lah Okey, cara satu. Cikgu ada satu. Kita ada satu lagi cara. Okey, satu lagi cara. Okey. Lukis balik. Okey, ni tadi 5X, 3X, yang ini 40 darjah. Okey. Satu lagi cara, kamu just ingat sahaja yang ini. Okey. Sudut peluaran dekat sini. Okey. Nilai dia adalah hasil tambah dua sudut yang ini. Dua sudut yang lain ni. Dia macam tu lah. Kalau kamu katakan kamu ada segitiga macam ni kan. Okey, segitiga macam ni. Sudut yang dekat luar ni. Okey, sudut yang berada di luar ni. Dia akan sama nilai dia dengan hasil tambah dua sudut yang lain yang berada di dalam. Macam ni. Dua sudut yang di dalam ni, nilai dia sama dengan sudut yang berada di luar. Tak kisahlah bentuk dia macam mana sekalipun. Okey, contohnya cikgu buat bentuk macam ni ke. Okey. So, sudut luar dia dekat sini. Sudut luar dia dekat sini. Cara kita nak cari dia, kita campurkan dua sudut yang berada di dalam. Yang berada di dalam. Tapi bukan sudut yang bersebelahan dengan dia. Jangan campur sudut yang bersebelahan dengan dia. Kita ambil dua sudut yang berada di dalam. Dua sudut yang lain tu. Dua sudut yang di dalam, campurkan, nilai dia akan sama dengan sudut yang berada di luar. Tapi jangan campurkan sudut yang bersebelahan dengan dia. Okey? So, sekarang ni kita buat macam ni lah. Kita buat 5X. Okey, sudut yang berada di luar, nilai dia akan sama dengan 40 kita campurkan dengan sudut yang satu lagi iaitu 3X. Tulis je apa yang ada kat situ. Sebab dia dalam 3X, kita tulis 3X. Kalau 40 darjah, kita tulislah 40 darjah. Okey? So, ayat ni, cikgu ayat kita ialah sudut peluaran iaitu 5X akan sama dengan hasil tambah sudut pedalaman. Okey, dua sudut yang berada di dalam segitiga iaitu 40 darjah dan 3X. So, yang ni nampak lebih mudah sikit lah kalau kita nak buat algebra. Okey, yang mana kita kumpulkan 3X ni dekat belah kiri. Kita kumpulkan X dengan X. Okey, kalau kita nak pindahkan 3X yang berada di kanan, kita kena buat operasi tolak. So, dia jadi 5X, kita tolak dengan 3X. Belah kanan akan jadi 40. Okey, so 5X tolak 3X dapat 2X. So, kanan akan jadi 40 juga. So, X sama dengan, kalau 2X sama dengan 40, so X sahaja 40 perlu bahagi dengan 2. So, dapatlah 20. Sama saja. Cuma yang ini lebih mudah lah kan. Tapi kamu kena ingat lah yang ni. Okey. Okey, nombor 7. Nombor 7 cuba kita gunakan cara yang sama. Okey, nampak tu. Nombor 7. Sudut yang di luar dia ialah X. Kita ada sudut yang berada di dalam. 72 dengan 49. So, kita tahu sudut yang berada di luar iaitu X adalah hasil tambah dua sudut yang berada di dalam segitiga iaitu 49 campur dengan 72. Sudut yang bukan bersebelahan dengan X lah So, kita akan dapat jawapan dia 121. Nampak? Lebih mudah kalau kita buat cara macam ni. Okey, seterusnya nombor 8. Okey, cikgu lukis sedikit soalan nombor 8 ni. Okey, dia ada misai dekat situ. Kaki dia sama. Maksudnya, sudut pada X dia sama lah sudut pada kaki. Dekat gambar rajah tu, X maksudnya itu kaki dia lah tu. Nilai dia sama. Okey. Sekejap cikgu kena cas. Bateri dah nak habis. Okey. Lepas tu soalannya dia nak satu saja nilai X dekat situ. Sudut peluaran kita dah ada kat sini Okey, so menggunakan konsep yang sama macam tadi.
Sudut perluaran 135 darjah. Okey. Sama dengan hasil tambah dua sudut yang ada tadi. Yang ni. X dengan X lah. X campur X lah. Ataupun terus tulis 2X ya. Okey. So 135 sama dengan 2X. So kalau kita nak cari 1X sahaja, 135 bahagi 2. So tulis balik X tu di sebelah kiri sebab kita tak nak X berada di sebelah kanan. Tulis balik je. So 135 bahagi 2 dapatlah 67.5 darjah. Okay. And then last, nombor 9. Okay, nombor 9 lukis sekejap. Pun ada misai juga yang ni. Yang ni kaki dia sama kat sini. Sini 2X. Sini nampak dia tulis kat sini 180 tolak 3X. Ada sudut perluaran juga. Sudut perluaran kita ialah 3X. Okay. Okay. So menggunakan konsep yang sama. Okay, kita ambil 3X, sudut perluaran dia 3X. Sama dengan hasil tambah 2 sudut yang lain tu. Iaitu 2X. Kita campur dengan yang ini. Yang ni 180 tolak 3X. Kita tulis je kat sini. 180 tolak 3X. Okay. Okay, so sekarang ni kita menyelesaikan algebra lah. Kita menyelesaikan algebra. Cikgu tulis kat sebelah sini Okey, yang mana kita kumpulkan X. Yang ada X kita kumpulkan yang ada X semua. Okey. Okey, so sekarang ni 3X ni kita tulis semula. Okey. 2X ni dia berada di sebelah kanan sama dengan. Okey, kita pindahkan ke kiri dia akan jadi tolak 2X. Okey. Kemudian yang ini pun, negatif 3X ni pun kita perlu pindahkan ke kiri juga. Nak kumpulkan semua di sebelah kiri. Kalau negatif 3X kat sebelah kanan, bila kita pindahkan ke sebelah kiri, dia akan jadi tambah. Okey. Kemudian akhirnya 180 darjah ni kita tinggalkan dia sebelah kanan. Jadi kita tulis balik. Jangan jadikan negatif pula. Yang ni adalah darjah 180 darjah. Okey. Lepas tu, yang ini kita selesaikan guna kalkulator tapi tak perlu tulis X. Kita ambil nombor sahaja. 3 tolak 2 tambah 3. Okay. So, kamu akan dapat 4. 4X. Tulis balik X. Sama dengan 180 darjah. Yang ni kita tulis balik. So, nak dapat 1X sahaja, kita perlu bahagi dengan 4. 180 bahagi 4. Maka jawapannya 45 darjah. Okey, boleh tak? Yang boleh nampak lah. Yang tak boleh nampaknya nanti kena tengok video. Yang cikgu record ni nanti kena tengok balik. Okey, boleh nampak? Yang nampak tadi siapa? Hanania. Hanania faham tak cikgu terang? Okey Okey, boleh kita pergi muka surat seterusnya. Tengok muka surat seterusnya ni. Muka surat 53 Hari ni kita cek jawapan dia. Okey, kita tengok muka surat 53. Sekarang muka surat 53. Okey, muka surat 53 soalan nombor 1. Okey, soalannya cari nilai X. So, cikgu kena lukis dulu. Okey. Ada sudut dalam dia 105. Okey, kita ada sudut luar X. Dan satu lagi sudut luar 136. Okey, 136. Okey, soalan nak cari nilai X. Okey, first biasa kalau kita tengok soalan kan, kita tengok apa yang dia nak dulu. Okey, dia nak yang ni, X. Kalau dia nak X, kita kena ada sudut dekat sini. Okey. Kalau nak cari sudut dekat sini pula, okey. Dalam segitiga, kita perlu ada sudut dekat sini.
Kena ada sudut sini supaya kita boleh ambil 180 tolak sudut yang ini. Yang ini. Dapatlah sudut yang kita nak cari kat sini tadi. Dah dapat sudut tu baru boleh cari sudut X. Daripada situ kita tahu yang mana satu kita nak mula. Okey? Daripada soalan yang dia nak, kita trace, patah balik, yang mana kita nak start. Okey? So sekarang ni maksudnya kita kena cari sudut kat sini dululah. First, kena cari sudut kat situ dulu. Maklumat diberi ada dekat sini 136. Maksudnya sudut yang berada di sebelah. Sudut sepadan ataupun sudut bersebelahan. Samalah Okey, kita cari dulu sudut yang berada di sebelah 136. So of course 180 tolak 136. Berapa 180 tolak 136? Dapat? Berapa? 180 tolak 136. 44. Okey, dapatlah 44 darjah. Dapat dah sini 44 darjah. Okey. Tuliskan dekat situ 44 darjah. Okey, sekarang kita dah dapat dua sudut dalam segitiga. Okey, bolehlah cari satu sudut lagi yang ni, yang sudut yang kedua ni yang cikgu nak cari tu. Okey, dengan cara kita guna hasil tambah sudut segitiga 180 darjah, kita tolak sudut 44 darjah, tolak lagi 105 darjah. Okey, tolak situ. Ataupun, okey, tak perlu pun yang itu. Okey, kita tak perlu pun buat yang tu. Okey, kita ambil je, gunakan cara yang macam tadi. Hasil tambah sudut pedalaman akan sama dengan sudut yang berada di luar. So, nak terus dapat X tadi, kita campurkan sudut segi yang berada dalam segitiga. Dua sudut yang berada dalam segitiga. Iaitu 105 dan 44. Macam tu saja. So 105 campur 44 dapat berapa? Congak je ni. 149 darjah. So terus dapat X. 9. Betul. 149. Okey. Itu nombor 1. Okey, nombor 2. Okey, nombor 2. Okey, sekejap cikgu lukis dulu. Okey, kita ada dua sudut dalam segitiga. 32 darjah dengan 25 darjah. Okey, 32 dengan 25 darjah. Okey. Yang ni pun ada banyak cara sebenarnya boleh guna. Okey, dia nak X dekat sini. Okey, dia nak X kat sini. Okey, kalau kamu masih ingat lagi sudut bertentang bucu. Sudut bertentang bucu. Ni bucu ni, dia akan sama dengan bucu kat sini. Sudut dia akan sama. Okey, sudut bertentang bucu. So sekarang ni kita cuma cari sudut dekat sini sahaja. Dapat sudut tu dapatlah X. Okey. Okey, so terus kira. Jalan kerja dia pendek saja. X sama dengan, okey, kita mestilah ambil segitiga 180, tolakkan dengan 32 dan 25. Okey. So dapatlah jawapannya 123. 123 yang kita kira, kita dapat yang ini, terus dapat X sebab dia adalah sudut bertentang bucu. Sama, nilai dia sama. Okey, simple. Soalan nombor 2. Nombor 3. Okey. Cikgu lukis dulu. Okey. Kita ada sudut peluaran 3X. Sudut peluaran juga 3X. Dan satu lagi sudut peluaran 2X ya. Kemudian ada misai kat situ bermaksud kaki sama. Kaki sama tu tang kaki dia. Kalau yang ini kaki dia. Ni kaki, ni kaki. Macam kamu bukaan kaki kamu kan. Jadi sudut sini dan sudut sini mestilah sama. Yang cikgu tanda ni Yang ni dengan yang ni mestilah sama. Yang ni bukan 23 ni 2X. Okey. Okey, tapi yang ni
Sebenarnya sudut kaki sama tu, kalau kita tak guna pun tak apa sebabnya kita ada sudut peluaran. 3 sudut peluaran, segitiga. Maksudnya kita boleh dapat hasil tambah sudut peluaran. Hasil tambah sudut peluaran. Cikgu ada bagi tahu hasil tambah sudut peluaran sama dengan 360 darjah. Yang ni special tau. Sudut peluaran ni, hasil tambah sudut peluaran ni, tak kisahlah dia berapa saja bentuk pun, segi 4 ke, segi 5 ke, jumlah dia sama je. 360 darjah. Okay? So sekarang ni sudut peluaran kita adalah 3x, 3x, 2x. Kita campurkan. So jumlah dia mesti 360 darjah. Ini semua sudut peluaran 3x, 3x dan 2x ni. Campurkan. Dapat 360 darjah. Jadi yang ni kita guna algebra. 3 campur 3 campur 2. Dapat 8x. Sama dengan 360 darjah. Okey, jadi x perlulah dibahagi dengan 8. 360 bahagi 8. Okey. So, kamu akan dapat 45 darjah. Okey. Seterusnya, nombor 4. Okey, nombor 4 Cikgu lukiskan. Bentuk dia macam ni lah. Okey, yang ni pun kalau ikutkan, yang ni sudut peluaran ditulis sebagai x tambah 18 darjah. Satu lagi sudut peluaran, 2x darjah tolak 3. Tolak 3 darjah. Kemudian ada satu lagi x dekat sini. Okey. Okey, yang ni kita nak guna konsep yang mana ni? Okey, kalau ikut kat sini, nampaknya kalau kita nak cari, nak gunakan sudut pedalaman, boleh. Boleh juga. Macam ni lah, cikgu nak tunjuk, dua jalan kerja sekali. Satu guna sudut peluaran. Satu lagi guna sudut pedalaman. Okay. First, kita tengok dulu, kita guna formula sudut peluaran dulu. Kita ada sudut peluaran yang pertama iaitu x tambah 18. Sudut peluaran yang kedua iaitu 2x tolak 3. Okay. Sudut peluaran yang ketiga, kita kena buat dulu. Sebab x ni bukan sudut peluaran, ni sudut pedalaman. Cara nak dapat sudut peluaran, mestilah 180 tolak dengan x lah. 180 tolak sudut pedalaman dia. Okey. So sekarang kita kena jumlahkan, campurkan ketiga-tiga sudut peluaran ni. First kita tulis x tambah 18. Okey. Tambah lagi dengan 2x tolak 3. Tambah lagi dengan 180 tolak x. Jumlah dia mesti tulis kat sebelah kanan. Sama dengan 360. Okey. Untuk pengiraan ni, okey, kemudian nanti kamu tambah darjah tu Untuk pengiraan mula-mula ni kita buat je dulu. Okey, selesaikan algebra, iaitu kita selesaikan x dahulu. 1x campur 2x dapat 3x. 3x tolak x. Tolak x ni maksudnya tolak 1x. 3x tolak 1x dapat balik 2x. Okey, so sekarang kita dah settlekan yang ada x sahaja, kita dapat 2x. Okey, lepas tu kita ambil yang nombor sahaja, iaitu boleh ambil sekali yang tambah. Tambah 18, tapi dekat kalkulator kita tak tulis tak positif kat depan. Kita just tulis 18 je. 18 tolak 3 tambah 180. Kamu pun tekan kalkulator. 18 tolak 3 tambah 180. Kamu buat ya. Guna kalkulator. So, kamu akan dapat 195. Nak tulis macam mana? 195. Tapi mesti kena ada operasi kat depan ni. Okey? Operasi kat depan ni, kalau dekat kalkulator kamu tak ada tulis negatif, jadi dia adalah positif. Okey? Kalau negatif, dia tulis negatif. Okey?
Okey, belah kanan akan jadi 360 darjah. Nanti yang lain semua tu kamu tulis semua darjah lah yang ni. Okey. Lepas tu, okey, kita kumpulkan yang ada X di sebelah kanan. Yang tak ada X ataupun nombor saja kita bawa ke sebelah kiri. Yang ni lah 165 ni kita nak bawakan ke kanan. Sorry, ke kanan ya. So 360 darjah ni kita kekal, kita tolak dengan 195. So 360 tolak 95. Kita dapat 265. Betul kan 265? 360 tolak 195. Okey. Kita akan dapat 165. Okey, kita dapat 165. Okey. So, cikgu tulis balik dekat sebelah sini ya. 2X sama dengan 165 darjah. Jadi kalau kita nak X, mestilah 165 bahagi 2. Bahagi 2 ni boleh je kamu nak guna bahagi macam ni ke, ataupun bahagi guna pecahan tu ke pun tak ada masalah. 165 bahagi 2 kamu akan dapat 82.5 darjah. So dapat jawapan. Okey tak? Sekarang ni hanya Hanania seorang je ke yang nampak ni? Yang lain nampak tak? Okey, cikgu teruskan Nombor 5 dan nombor 6 sekarang. Okey, nombor 5 Nombor 5. Ini cikgu dah bagi tugasan ni minggu lepas. Bila kamu buat, sepatutnya inilah masa untuk kita semak. Kalau baru nak buat, dia macam menyalin je lah. Okey. Okey, so sekarang ni PDPR. Okey, selingan sikit Kamu PDPR. Cikgu terpaksa bergantung kepada kamu. Okey, kamu kena kalau kamu tipu cikgu pun cikgu nak buat macam mana? Okey. So sepatutnya bila cikgu kata buat, sebagai seorang pelajar yang pandai, kamu berada di kelas yang pandai, kamu boleh ikut arahan cikgu. Cikgu kata buat dulu, buat. Tak dapat buat pun cuba. Okey, bila masa kita berbincang, sekurang-kurangnya kamu dah tahu apa yang kamu tak tahu. Okey? Bila cikgu suruh buat tak nak cuba, macam ni umpama macam kamu menyalin sahaja jawapan. Okey? So, sambung Okey, nombor 5. Okey, bentuk dia lebih kurang macam ni. Okey, kita ada satu sudut. Ini bukan sudut peluaran tau. Sudut peluaran dia macam ni. Dia macam ni. Dia lebih kurang berada di sebelah. Macam tu je. Tapi sekarang ni dia bukan sudut peluaran ni ya ni. Ni macam sudut yang bertentang bucu dengan sudut kat dalam. Tu kena faham juga tu. So 25 tambah X. Okey. Yang ini pun bukan sudut peluaran macam sudut bertentang bucu je. 115 tolak X. Okey. Tadi cikgu nak terang yang ada di dalam. Sudut pendalaman yang tadi. Okey, tak apalah. Nanti. Okey, yang ni X. Okey. X. Okey, soalan dia nak X lah. Okey, sekarang ni. Okey, kita tak boleh guna sudut peluaran tau. Okey, kita tak boleh guna sudut peluaran Okey, kita kena guna sudut pendalaman. Sebab ini adalah sudut bertentang bucu yang ni semua ni, bukan sudut peluaran. Okey, tu kena faham. Beza macam yang tadi. Yang tadi tu nampak macam ni kan, nombor 3 ni pun ini baru betul sudut peluaran yang ni, yang 3x ni. Ini bukan sudut peluaran Okey, so sekarang ni kita boleh guna sudut pendalaman lah. Okey, sudut pendalaman. Yang mana? Yang ini kita cari dulu sudut pendalaman yang ini. Dia akan sama dengan sudut yang ini lah. Sebab dia sebenarnya sudut bertentang bucu tu. 25 tambah X. Yang ini pun sama lah. Kita salin saja yang ada dekat luar tu. Dia akan jadi sama dengan dalam. Sudut bertentang bucu 115 tolak X. Okey, so sekarang kita dah ada tiga-tiga sudut pendalaman. Okey, kita tahu sudut pendalaman segitiga 180 darjah. Jadi kita buatlah 25 campur X. Kita campur lagi dengan 115 tolak X. Kita campur lagi dengan X. Jumlah dia mesti 180 darjah. Okey. So kita selesaikan
Boleh ubah yang ni X, X, X. Semua tu satu lah maksudnya. So sekarang ni 1 tolak 1. Kosong. Kosong tambah balik 1 dapat 1. Iaitu X sahaja. Cikgu pun tulislah X sahaja yang tinggal sebelah kiri. Okey, yang di sebelah kanan ada 180. Kemudian kita kena pindahkan semua yang berada di sebelah kiri yang ini, pindahkan ke kanan. Yang ni ingat kan, kalau kiri pindah kanan, negatif jadi positif, positif jadi negatif. Sekarang kita ada positif 25, yang ni positif. Tak ditulis negatif, dia maksud positif. Pindah kanan jadi tolak 25. Yang ini pun jadi tolak 115. Jadi kamu buat 180 tolak 25 tolak 15. Dapat apa jawapannya? Kalau 180 tolak 25 tolak 115 lagi. Dapat? Berapa? Dapat? 40 darjah. So, dapat jumlahnya 40 darjah lah. X tu. Okay. Okay, and then last, nombor 6. Okay, nombor 6. Cikgu lukis sekejap. Oops. Okay. Okay, ada sudut peluaran 124 darjah. Sudut dalam X tolak 7. Okay, kemudian ada sudut yang bertentang bucu ni. Sudut kat sini bukan sudut peluaran. 2X tambah 5. So, kita boleh tulis yang sama lah. Yang ni pun 2X tambah 5 sudut bertentang bucu. Okay. Okay. So, sekarang ni kita boleh gunakan konsep dalam segitiga. Yang ni 180 darjah. Boleh guna macam tu. Ataupun kita guna yang tadi, sudut luar, sudut peluaran sama dengan hasil tambah 2 sudut yang berada di dalam. Okey. Kalau kamu nak guna sudut pedalaman, kamu kena cari dulu sudut dekat sini. Kan 180 tolak 124. Lepas tu kamu kena kira pula. X tolak 7 campur 2X tambah 5 campur sudut yang kamu kira. Jumlah dia sama dengan 180. Kemudian baru boleh cari X. Okey, panjang sikit tapi boleh. Okey, so kita gunakan cara yang pendek. 124 darjah yang berada di luar tu, nilai dia sama dengan hasil tambah sudut pedalaman yang ada dua sudut dalam tadi. Iaitu X tolak 7 campur lagi dengan 2X tambah 5. Okey. Okey, kemudian kita selesaikan X dengan X, dapat 3X. Okey, kemudian negatif 7 tambah 5 guna kalkulator, kamu akan dapat negatif 2. Kena ni, guna kalkulator. Kalau tak boleh congak, guna kalkulator. Negatif 7 tambah 2, jangan terus bagi jawapan 2. Sebenarnya dia adalah negatif 2. Okey, yang sebelah kiri tu, 124 tu, okey. Dia macam ni, ikut kebijaksanaan kita. Okey, 124 ni tak semestinya kena berada di sebelah kiri. Kita boleh letak dia berada di sebelah kanan. Sebab lebih senang kalau dia berada di sebelah kanan. Kita tukar je kedudukan dia. 124 ni berada di sebelah kanan. Macam tu. Okey. So, sekarang ni, okey, kita hanya pindahkan negatif 2 ke sebelah kanan. Sebab dia satu jenis nombor saja kan. So, 3X kekal sebelah kiri. 124 kekal sebelah kanan. Yang 2 ni kita pindahkan ke kanan, dia jadi tambah 2. Okey. So, 3X sama dengan 126 lah. 124 campur 2. So, nak dapat X sahaja, 126 perlu bahagi dengan 3. Tengok cikgu. Kejap cikgu buat bahagi macam ni. Kejap cikgu buat per je. Mana-mana pun tak apa. Tak ada masalah. Okey. So, 126 kita bahagi dengan 3, kita akan dapat 42 darjah. Okey. Okey ke tak? Okey. Okey, sempat ni kita tengok soalan dekat sebelah.
Tengok soalan dekat muka surat sebelah. Ni soalan penyelesaian masalah. Dapat satu soalan bincang pun jadi. Okey. Cikgu nak nanti buatlah soalan 2 dengan 3 tu Soalan 2 dengan 3 nanti korang buat. Kita buat yang ni soalan nombor 1 tu. Okey, tengok muka surat 54. Okey, muka surat 54. Okey. Muka surat 54 soalan 1. Okey, cikgu kena lukis gambar rajah ni. Kelas cikgu sampai pukul 12.04 lah ni Satu soalan. Okey, ada segitiga bersudut tegak. Macam ni. Segitiga bersudut tegak. Bersudut tegak ni apabila ada satu sisinya satu sudutnya 90 darjah Okey. Allah. Okey. Kejap. Cikgu padam sikit. Okey, kejap Tak cantik. Okey, macam ni. Ini A, B, C, D. Okey, yang ni X darjah. Yang ini Y darjah. Yang ini Z darjah. W darjah. V darjah dan U darjah. Ni gambar rajah dia tapi kita kena baca soalan. Rajah menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak ABD. BCD garis lurus. Cari nilai. Okey, cari nilai U tambah V tambah Z. Dia nak ni. Nampak ni, tak ada huruf, tak ada nombor pun kat sini. Macam mana nak selesai? Okey, yang ni lah memerlukan pemahaman konsep kita. Okey, U, V dengan Z. Okey, yang mana U, V dengan Z? U kita yang ni. Ini V, ini Z. Okey, cuba tengok tu. Dia membentuk satu segitiga ABC. Semua sudut pedalaman. UVZ tu adalah sudut pedalaman bagi segitiga ABC. Jadi, tak memerlukan jalan kerja pun, pemahaman konsep saja yang ni. Mestilah 180 darjah. Macam tu je jawapan dia. Okey? Ataupun kalau kamu nak huraikan sedikit, tuliskan sudut ABC ni, sudut ABC ialah segitiga. Okey, tulis ayat full segitiga. Jadi, jumlah sudut pedalaman dia kita dah tahu dah. 180 darjah. Macam tu Okey, soalan B. U tambah X tambah Y tambah Z. Okey, U tambah X tambah Y tambah Z. Okey, kita nak tahu yang mana kan? Okey, yang mana U tambah X tambah Y tambah Z? U yang ni tambah X tambah Y tambah Z. Okey, cuba tengok. Dia membentuk segitiga juga sebenarnya. Segitiga dia adalah segitiga A, B, D. Cuba perhatikan. Sudut dekat sini, ni U. Sudut dekat sini, D. Dan sudut ni, Y dengan Z ni adalah, kena campur lah. Y campur Z ni. Y campur Z ni, sudut pada A. Okey? Sebenarnya jawapan dia sama juga. 180 darjah. Ataupun, dia membentuk segitiga sudut bagi segitiga A, B, D. Dia besar sudut tu. Ialah segitiga Ialah buat macam tadi. Ialah segitiga. Jadi jumlah sudut pedalaman dia pun 180 darjah. Okey. 180 darjah. Okey, seterusnya U campur Y campur Z. Okey, U campur Y campur Z. Okey, kita tengok dekat mana U yang ni, okey, campur Y campur Z.
Okay, U campur Y campur Z. Jadi segitiga tak tu? Kita tinggal U campur Y campur Z. Okay, U campur Y campur Z. Dah banyak sangat segitiga tu. Dah tak nampak dah. Okay, sekejap. Cikgu padam yang cikgu dah highlight tadi. Okay, supaya kita boleh nampak. Okay, nampak balik lah. Sebab dah banyak sangat kan. Okay, nanti tak clear yang tu Okay, tak apa. Kita lukis balik. Okay, yang ni C tadi. Okay, yang ni Z tadi kan. Okay, yang ni adalah X. Sini W. Ni V. Ni U. Okay, soalan yang ketiga tu dia kata U, Y dengan Z. U yang ni. Y yang ni. Z yang ni. Okay, U, Y dengan Z. Okay, berapa nilai sudut dia? Okay, tak nampak kan kalau ikutkan. Satu yang kamu kena tahu. Okay, kalau segitiga bersudut tegak, jumlah dia kat sini, yang ni yang ditanda macam segi empat ni, adalah 90 darjah. Okay, walaupun tak ditulis 90 darjah, tapi kalau dia bersudut tegak, mesti sudut dia mesti 90 darjah. So, kalau kamu perhatikan, dia membentuk segitiga ABD. Kita ada sudut dekat sini, ada sudut sini, Y dengan Z ni, dan sudut dekat sini. So, dia membentuk segitiga ABD. Ialah segitiga. Okay. Jumlah sudut dia mestilah 180 darjah. Tapi, jumlah sudut yang sebenar dia sepatutnya X campur Y campur Z campur U baru 180 darjah. Sepatutnya. Okay. Tapi sekarang soalannya, dia nak Y campur Z campur U sahaja. Dia nak yang ini sahaja. Berapa sudut yang dekat sini? Okay. Kita tahu sudut X ni 90 darjah. Tadi cikgu dah bagi tahu kan? Okay. So, cikgu tulis macam ni balik. So, kalau dia nak sudut Y campur Z campur U sahaja. So, 90 ni kita pindahkan ke kanan. Ataupun 180 kita tolaklah dengan 90. So, Y campur Z campur U. So, nilai dia akan sama dengan 180 darjah tolak dengan 90 darjah. So, kita akan dapat jawapannya 90 darjah. Macam ni. Yang ni yang panjang sikit jalan kecilnya. Okey? Macam itulah. Okey, untuk soalan nombor 1. Okey. Untuk soalan nombor 2 dan nombor 3, cikgu nak buat macam kontes lah, pertandingan. Okey, pertandingan ni cikgu nak yang 3 orang siap yang paling cepat dan tepat. Okey, tunjukkan jalan kerja dekat cikgu. Okey, so mestilah hantar hari ni kan. Nombor 2 dan nombor 3 Okey, siap 3 yang terawal. Okey, 3 yang terawal sahaja yang hantar cepat dan tepat. So, cikgu akan hadiahkan. Okey, jeng. Tapi cara yang mudah sebenarnya cikgu rasa cikgu bagi top up lah. Okey, cikgu bagi top up sebanyak RM10 seorang. Kontes dia punya hadiah dia RM10 seorang. Tapi kalau ada yang tak nak top up, dia nak cash, boleh juga. Macam mana cara? Cikgu kena bank in lah. Macam mana cikgu nak bagi kan? Kalau top up senang, cikgu belikan aja pin dia tu, cikgu bagi dekat korang. Tapi kalau yang tak nak top up, dia nak duit, cikgu kena bank in pula kan. Tak kisah mana-mana. So, untuk hari ini, tolong buat nombor 2 dan nombor 3. 3 orang yang terawal akan dapat hadiah. Okey. Kalau cikgu lambat tengok pun cikgu tahu siapa yang hantar awal sebab ada masa kan. Siapa yang paling awal hantar, cikgu bagi hadiah. Okey. So, itu sahaja untuk hari ini. Nanti cikgu akan share balik video ni lah. Cikgu akan share video ni untuk kamu buat rujukan ataupun yang tak dapat join boleh tengok balik. Okey, terima kasih kerana hadir ke kelas cikgu. Okey, boleh teruskan buat latihan ataupun siapkan Siapkan yang sebelum ni punya. Okey, terima kasih kelas. Assalamualaikum.